Selamat datang. Tadi saya ingatkan mula-mula saya tak ada internet. Tapi memang sampai sekarang dia kata saya tak ada internet. Tapi saya duk boleh. Saya dah boleh saya boleh guna internet lah. Obviously lah kan kelas dah mula. So saya tak tahu pasal apa. Okay, jadi panik lah sekejap tadi tu yang kata nak mula 2:30. Lepas tu bila tengok web back saya boleh masuk. So 2:30 lah. Terima kasih ya kerana apa flexible. Okey, tadi saya baru bagi juga apa basically ini katanya assessment plan kita. Cuma selalunya saya bagi untuk full assessment. Tapi kalau perasan bila buka dokumen tu dia hanya untuk role play dan juga presentation. Okey, sebab apa yang first dulu. Saya rasa saya bagi dulu yang setakat mana yang ada sebabnya yang lain tu saya lainnya nak terjemah satu. Lepas tu nak compile bagi elok lah. Sebab kelas kita memang ada perubahan sikit kan daripada dari segi assessment. Okay, dulu tak ada role play, dulu tak ada apa, dulu ada semuanya cuma dalam komponen lain. Jadi kita kecilkan lagi scope, kita combine semua dalam dalam ni. Jadi ada ni extra. Okay, reflection pun reflection ada, reflection memang dah ada. Okay, jadi dulu lagi banyak lah maksudnya. Dulu ada ada kecil-kecil lagi. Jadi kita nak consider lah dengan 45 orang, 44 sekarang ni ya. Kawan kita JJ, Julkam Jubi, setelah saya call semula dan sebagainya, harapan nak sambung belajar tu mungkin tak dapat lah. Jadi kita doakanlah yang terbaik untuk Julkam. Jadi kelas kita officially sekarang ni yang berdaftar ada 44 orang. Okay, jadi untuk role play tu, untuk first class ni lah, memang cantik lah. Kita ada 11 group, satu group memang 4 orang. Jadi kalau tengok pun nama dah ada kat bawah tadi. Dan saya plan untuk buat semualah. Untuk buat untuk kesemua assessment macam ni. Dan saya plan nak translate. Apa yang boleh saya translate lah. Kita terjemah sebab dari segi pentaksiran pun kita bukan nak mengukur kemahiran bahasa. Kita nak mengukur kemahiran pentaksiran dan pengukuran. Jadi dokumennya bahasa Inggeris. Kalau dalam kelas matematik, kalau selalunya kita tengok yang dulu masa apa DLP kan, Dual Language Program, ataupun sebelum Dual Language Program tu kita ada PPSMI kan. Shopee. Okay, apa? Kita ada PPSMI maksudnya dah wajib lah bahasa Inggeris. Dan kalau untuk apa? Untuk memudahkan dia ada terjemahan. Dan memang kalau pentaksiran, kalau especially yang mengajar, tak ada masalah lah insyaAllah. Sebab pendidikan bahasa Islam, bahasa Inggeris, bahasa Melayu ataupun dalam tulisan Jawi, bahasa Melayu memang bahasa Melayu, bahasa Inggeris bahasa Inggeris. Jadi kalau yang dulu ada major mathematics, bila ada major mathematics, sains yang ada bahasa, kalau soalan dalam bahasa Inggeris, kalau konteks kita masyarakat yang menggunakan apa bahasa Malaysia sebagai bahasa baku, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, jadi kita guna terjemah juga untuk cuba. Agak berat, first time lah nak terjemah, tapi untuk dari segi keadilan dan keadilan untuk semua. Cuma hari ni memang setakat ni dulu sebab role play ni pun saya design. This is a new design. Memang apa agak detail lah kita designnya supaya jelas dengan online-nya sekali semuanya ada kat sini. Okey, hari ni kita nak mulakan, saya nak masukkan dalam group dulu. Saya nak buat breakout room. Breakout room tu nanti maksudnya saya akan buka room. Jadi saya minta anda masuk ikut room yang anda punya group lah. Ada 11 group, 11 room. Maksudnya bilik kecil. Maksudnya lepas ni semua masuk dalam group lah. Supaya go through balik, lalui balik apa topik yang dan juga apa pemilihan tajuk semua. Cuma nak decide sama ada nak buat role play ataupun nak buat presentation ke macam mana. Sebab masa hujung minggu hari tu pun ramai yang message. Semangat ya. Saya memang hargai message dan tanyalah bagaimana nak buat semuanya. InsyaAllah saya plan memang hari ni nak buat presentation dan sebagainya, tapi saya rasa memang tak sempat dan tak adil. Jadi kita push ke minggu depan lah. Minggu depan. Jadi minggu depan kita patutnya, minggu depan kita minggu 4. Okay, tapi kita kata tak apa sebab kita ada buffer satu minggu untuk discussion. Jadi kita main. Kita try kalau ada kemungkinan 3 dengan 4 boleh kahwin ke? Faham tak maksud saya? Maksudnya kita, yang ni akan masuk jadi present sekali. Maksudnya satu minggu tu mungkin ada 2 group. Kita cubalah untuk
dari segi syllabus dan dari segi presentation jugalah. Kena kita cuba fleksibel sebaik mungkin, tapi kalau boleh satu minggu kita squish 2 group. Jadi yang group ke bawah tu mungkin akan tertolak lah. So itu saja. Tapi ini perancangannya lah, berdasarkan ini susunan lah, maksudnya lepas satu topik ni memang selalunya kita ikut susunan yang ni. Okay, jadi kejap lagi saya masukkan dalam group supaya nak go through, mungkin salah seorang boleh share screen ke bila dah dalam group tu, kalau boleh tangkap gambar snapshot sikit dan masuk dalam group WhatsApp lah untuk tunjuk siapa yang dapat hadiah, siapa yang tak dapat hadiah, supaya bila kita masuk dalam group kita boleh go through detail. Kemudian kalau ada apa-apa soalan kita regroup maksudnya semua 45 termasuk saya duduk dalam group yang besar. Kita akan bagi tahu apa isu dan sebagainya. Kalau ada soalan lagi, saya boleh murnikan lagi assessment plan ni, especially bab role play tu. Sebab dan untuk pengetahuan, role play dengan presentation ni pilihan. Maksudnya masih lagi assessment pertama. Okay, so ada yang boleh buat role play, ada yang boleh buat presentation. Okay, presentation selalunya kita assume kalau dia dapat group topik mana? Sorry, maaf tu dia lah. Bila dah buat dalam bentuk PDF ni, dia tak boleh nak balik kepada topik ya. Bila kita buat dalam topik tu, maksudnya kita assume kalau group 2 akan buat yang ni, semualah dia akan present. Tapi kalau role play dia lebih kepada spesifik lah. Mungkin dia nak combine 2 bullet point ni je saja. Yang ni dia tak buat. Okay, yang ni kita akan bincang bersama lah, tapi adalah komentari yang mereka perlu buat. Dari segi keadilan mereka lebih spesifik sebab mereka ada senario dan mereka lebih kepada perbincangan berdasarkan konteks. Okay, dalam kalau presentation dia lebih kepada semua dan semua ada konteks. Cuma bila presentation ni dia lebih kepada penceritaan satu hala lah sebanyaknya. Cuma ada kemudian mungkin mereka buat aktiviti bila buat presentation. So itu ada pro and cons, ya, kebaikan dan kelemahan dia lah. Tapi saya dah buat kita panggil equivalence lah. Kalau kita nak buat 2 tugasan yang sama, kita kena tengok sama ada 2 tugasan tu sama berat, sama kewajarannya. Jadi saya buatlah, dan rubrik pun saya dah buat dari segi equivalence. Equivalence tu kita kata kesamaan lah, kesetaraan. Okay, untuk nak make sure role play dengan presentation benda yang sama. Jadi ini dia punya role play punya suggestions dan contoh lah. Ini contoh, ini pensyarah pensyarah buat role play dalam Zoom. Okay, dan yang ni dia letak background. Ni masa ni dia kena buat pasal Venice kot, pergi ke Venice ke apa? Italy pergi melancong tapi cari restoran halal. Jadi inilah role play dia. So ini yang kita buat lah berdasarkan assessment lah. Jangan buat lagi pergi buat makanan halal lah, sebab ini contoh je lah. Okay, ini mungkin kalau boleh masuk lah sikit-sikit. Okay, ini pun contoh di YouTube. Ada yang buat dari segi meeting kot. Dia ada vice president lah, ada secretary semuanya. Dari segi contoh lah yang dia buat. Ada yang rakam siap-siap masuk dalam YouTube kemudian share. Kalau rasa internet connection problem dan sebagainya, boleh share. Sama juga macam presentation. Okay, ini rubrik dia sama. Presentation pun 100, rubrik role play pun 100. Dan kita akan convert jadi 20%. Ini untuk rubrik. Dari segi apa yang kita nak, alamak. Ni ada typo, itulah. Dari segi dalam duk murni berapa kali tu pun ada juga. Okay, sini scale dia 1 sampai 10 ya. Lagi jangan kata ada kosong pula kat sini. Yang ni saya nak kena merge balik. 1 sampai 10 lah. Okay. So kosong tu kita tak adalah kata kosong kan. Dia tak buat langsung kan. Selalunya jaranglah kita tak kosong. Kita kata scale dia 1 sampai 10. 10 tu cemerlang lah. Kita kata. Okay. 1 tu tidak memenuhi kriteria. Ni semua kriteria lah dari segi organisation semuanya. Saya cuba nak terjemah ni tapi tak habis terjemah lagi. Sebab kita bukan terjemah dari segi direct translation guna Google saja. Kita tengok dari segi semantik. Maksudnya makna. Ada makna lah, sebab kadang-kadang kita mungkin terjemahan bahasa Melayu agak lain sikit. Dia tak bukan word to word. Okay. Dan tadi ada orang yang masuk Discord semua. Boleh masuk Discord. Okay, di table 1. Actually ini table 3. Okay. Table 3 ya. Ni pun salah. Saya duk highlight dah. Lupa nak tukar sebab tukar kat atas tak tukar yang bawah. Ini contoh kalau buat YouTube Al-Sengah, dia prepare dulu YouTube ni dari segi dia orang buat dalam PowerPoint ke apa semua, kemudian compile dan masuk dalam YouTube bagi kawan-kawan tengok dulu. Jadi mungkin bukan buat dalam Webex.
Yang ni pula buat live dalam Webex. Ikut keselesaan. Okay. Selalunya macam tu lah, especially undergrad ni dulu memang ramai ada masalah internet. Okay. Tapi masa saya survey hari tu ramai okay Webex, so kita assume Webex okay. Cuma Webex ada tendency lah 30 minit dia drag je sejam. Selalu macam tu. Okay, so kalau rasa macam dari segi kalau nak plan betul-betul dah memang okay, nak masuk YouTube, no problem. Boleh share. Tapi apa-apa pun hantar pada saya dulu awal. Semualah role play ke dengan ataupun presentation akan hantar awal supaya saya boleh bagi maklum balas. Okay. Jadi ini rubrik untuk presentation. Okay, sama tak sama. Kriteria dia ada semua. Semua ni ada. Kini kan panggil kita kata kriteria besar lah. Cuma susunan 1, 2, 3 dengan 1, 2, 3 ni lain sikit kot. Kalau role play, satu ni problem identification dulu. Okay, conceptualization kedua. Okay, dia macam tu lah. So, tapi semua ada, 10-10 ada. Okay, cuma lain. Bila kat sini, kriteria dia lain, cuma map sama. Dalam konteks presentation lain, dalam konteks role play lain. Okay, tapi dia punya kesukaran, dia punya kewajaran, still saya dah buat lah dengan terperinci. Setakat ni saya boleh map lah kata role play sama berat dengan presentation. Okay, jadi pilihlah secara berkumpulan kan. Okay, ini ada instruction lah kalau nak buat guna Canva ke, guna nak print ke, nak slide tu nak record slide guna nak record screen ke, semua ada. Ini ialah technical support lah, teknologi apa nak guna. Yang ni discuss jugalah dengan rakan-rakan. Okay. Selalunya saya cadangkan masuk dalam YouTube lah, buatlah channel. This is the time untuk buat channel dan sebagainya dan kawan tengok dan view. Topiknya macam yang hari tu dalam Google, saya dah masukkan semua. Jadi kita tak ada jolkam dah. Jadi grup 10 kot dulu kan. Jadi grup 10 tu ada 5. So jadi sekarang jolkam tak ada 4. So tak ada implikasi besar. Cuma yang hari tu saya minta untuk grup BM tu, itu implikasi besar lah sebab 5 versus 2 orang. Jadi pemberatan tak sama. Okay. Jadi kalau nak buat role play, ada decide lah tajuk apa nak buat, yang mana satu, mungkin bullet 1 dengan 2. Okay. Dia bukan semualah yang boleh, tapi tak mustahil boleh dengan kreativiti. Sebab masing-masing ada pengalaman, ada mungkin yang tak pengalaman mengajar tapi pernah lalui undergrad. So kita memang buka lah role play, sebab role play kalau betul-betul kita buat dan sangat efektif untuk pembelajaran, especially pembelajaran online ni. Kan? Takkan dengan saya seorang bercakap dengan kawan-kawan present saja. So bila ada role play, ada elemen lah sikit, elemen didik hibur di situ. Okay. Presentation pun boleh buat didik hibur. Okay. Jangan limitkan, terhadkan diri anda lah. Okay. So ini ialah group. Jadi saya nak buka sekejap breakout room. Maksudnya lepas ni saya akan buka breakout room. Saya tak akan assign lah. Saya tengok kalau ada masalah boleh saya assign. Tapi basically kan, kalau group 5 maksudnya masuk breakout room 5. Ada Mira, ada Naufa, ada Ilmi, ada Farhani. Okay. So Firhani, Indra kan? Farhani? Ya, betul. Okay. Jadi ada yang Husna, tapi saya suka lah Husna Hidayah dan letak nama dia sebab kita ada Husna 2 orang. Yang nama 2 orang tu yang saya masih lagi kenal lah, insyaAllah. Okay. Tadi Ifa dah ada. Semua ni. Jadi kalau grup 7, Ustaz Nizam, Cikgu Wan, Ustaz Mahir, Ustaz Zahidi. Okay. Masuk ikut breakout room. Okay. Breakout room tu sekejap saya nak buat. Setakat ni ada apa-apa masalah tak sebelum saya nak masukkan dalam breakout room? Tak ada masalah, Ustaz. Okay, kita cuba Sebab okay. Saya tengok gambar yang ada. Saya buka breakout room. Saya nak kena buat 11 breakout room. Bilik lah, breakout room tu bilik. Google belum ada kot. Kalau Google Meet belum boleh buat breakout room, tak salah. Tapi kalau yang guna MOE tu mungkin boleh. Okay, kemudian saya akan manual lah. Bukan. Let participants choose any session. Tapi jangan choose any session lah, choose ikut group lah. Kalau group 1, ingat tak dalam group tadi? Sepatutnya, kalau tak ingat boleh masuk balik ke Google Doc. Kejap lagi saya bagi link Google Doc juga untuk lihat. Okay, saya buka, dia masuklah group 1, masuk breakout room 1 dan seterusnya. Kita ada 11 kumpulan, 11 breakout room. Okay, masa tu bincang, saya bagi dalam masa sampai pukul 3 macam tu.
Pukul 3 saya akan panggil balik lah. Saya akan panggil masuk balik dalam ni. Kita semua 45 orang duduk di sini. Bincang kalau ada apa-apa soalan, kemusykilan ke apa-apa yang ataupun feedback untuk penambahbaikan. Ataupun nak bagi tahu tajuk dah, boleh. Okay. Kau boleh tangkap, buat screenshot satu lah bila dalam breakout room kita nak tengok berapa orang yang ada. Okay. Kita maksudnya nak kenal-kenal sebab saya pernah tengok ada satu batch tu sampai sudah dia tak kenal siapa dia kawan-kawan dia. Okay, so tak pernah buat breakout room kan sebab duduk masing-masing ada kat Sabah, ada di Kedah kan. Jadi, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ada satu, okay. Satu, kemudian ada breakout room 10, 11, 2, 3. Itulah dia breakout room 10 dengan 11 tu dia tengah-tengah saya kira dia jangan cari pula. Boleh jumpa tak? Breakout room. Okay, saya dah start, dia akan keluar pop-up. So anda join, ikut ni lah, ikut bilik. Dekat saya punya screen ni ditunjuk breakout room 1, 10, 11, kemudian 2 sampai 9 tu macam biasa. Okey. Okey, cuba ya. Masuk, kemudian kalau ada apa-apa boleh message saya ataupun boleh panggil. Dia akan macam panggil saya. Panggil saya untuk bantuan. Adalah. Nadrah dah masuk. Rumi juga masuk dah ikut grup masing-masing. Breakout room 4. Tak nampak? Dekat skrin saya dia ada kata join ataupun dekat tepi. Kadang-kadang dekat tepi macam kat chat tu. Dia akan keluar breakout room. Doktor yang mana? Ada sekejap. Kalau guna phone pun boleh masuk. Mesti boleh masuk. Nampak tak? Saya dah tangkap gambar dekat print screen, dah masuk WhatsApp juga macam mana bentuk dia. Dia ada bentuk join. Sekarang ni yang masih ada dekat dalam group ni masih belum masuk lah breakout room tersebut. Doktor, masuk mana-mana group ataupun dia memang dah ada group? Saya blur Masuk lagi. Okey. Siapa cakap sekejap? Saya tak nampak siapa bercakap. Husna Hidayah masuk ikut grup Husna Hidayah. Husna Hidayah grup 1 kan? Masa untuk roleplay. Play tu Ha. Okey. Kasih doktor. Okey, so masuk breakout 1 lah kalau grup 1. Saya memang tak masukkan sebab saya minta masuk sendiri. Sebab nak masukkan seorang-seorang saya kena agak berat lah 45 orang. So masuk manually, join ikut grup yang Husna Hidayah masuk grup breakout room 10. Sekejap. Doktor tengah share screen ke sebenarnya? Saya tak share screen. Tak ada share screen. Dia macam dekat dengan Webex tepi tu. Cikgu. Ada keluar. Tak keluar lagi? Okey. Kalau macam tu, cikgu keluar balik nama apa ni Webex. Masuk balik. Kadang-kadang dia macam tu. Mungkin dia ada ni kot, ada tulis show all breakout session di participant. Saya dah show dah. Tengok di participant tu ada tulis. Ada dekat atas sekali. Dekat kalau yang tak jumpa dekat file, dekat atas sekali kan ada file hujung sebelah kanan. Ada breakout session, ambil dekat situ. Thank you Cikgu Sebelah Zaida. Sebelah help tu. Zaim boleh kan? Saya nampak Zaim, saya nampak Rafiq. Rafiq salah masuk. Rafiq dah masuk dah tadi, keluar balik. Keluar balik. Okey. Zaim keluar mana? Saya tolong masukkan. Bagi tahu juga kadang-kadang. Tengok. Kalau Mana satu? tak. Zaim keluar 1. Tak ingat group kan? Tak ingat grup? Okey, sekejap. Ingat. Sekejap saya tengok. Zaim kumpulan 10 dengan Rafiq, dengan Ainur, dengan Ifa. Yep. Okey. Sekejap ya, saya masuk. Zaim masuk dua device Saya masuk dua-dua Doktor, Ya. saya punya mana satu Yang dua-dua kah? Teacher Sharon grup nombor 2 kan? Grup Ah. grup nombor dua kan? Okey, ya. Okay. Thank you. Apa dia tak dengar? Siapa cakap tu? Saya terlupa grup Siti Alia doktor. Okey, Siti Alia. Sekejap Siti Alia. Siti Alia grup 4. Okey, terima kasih doktor. Okey, sama. Sama lagi. Sekejap. Ni Ustaz Zahidi. Sekejap. Saya masih lagi, saya grup 11 doktor. Okey, mari saya masukkan. Ustaz Zahidi grup 11 Okey. Ya, terima kasih doktor. Kena cakap Zahid.
Zahid lain. Zahidi lain kan? Ya, Zahid. betul. Okey, yang masuk. Saya Zahidi. Betul ke Ustaz Zahidi grup 11? Sebab grup 11 ni dia grup perempuan. Oh, Zahidi grup 7. Nizam, Wan, Mahir. Yang tu Zahidi kan? dengan Tak Mahir. betul. Saya grup 7. Okey. Saya masukkan. Ustaz Mahir ada ke kat sini? Okey, dah masuk kot. Okey, saya Ustaz Mahir dah masukkan masuk. dekat grup 7 Move to group sesh 7. Okey. Okey, terima Sekarang kasih, Najihah. Doktor. Sama. Ni ada lagi? Oh, dah keluar dah. Dah masuk dah. Masuk doktor, saya Okey. tak itu. Alia tak masuk. Alia seorang lagi. Okey. Tapi Alia grup apa? Grup 4 kan tadi? Grup 4 tadi. Mana? Grup 4. Mana grup 4? Okey. Kimi. Ustazah Kimi. Grup berapa? Grup 6. Grup 6 betul. Kimi. Tapi dua orang lagi tak masuk, Doktor. Grup 6 ada apa? Ada Kimi, Lin, Jiha, Zahid. Ya. Lin Kimi tak seorang masuk. je tak ada. Move to group 6. Okey, saya dah masukkan. Haslin. Okey, Cikgu Haslin. Cikgu Haslin bagi nama Lin je kot? Kan? Group 6 kan? Betul. Okay, saya masukkan group 6 Move to session. Group 6. Okey, tak apa Cikgu Fina. Saya akan masukkan Cikgu Fina dalam sendiri. Sendiri pula. Cikgu Fina. Fina kejap Teacher Fina. Fina okey ke Fina punya internet? Okey, ni Lin ada seorang lagi. Lepas tu Zaim. Zaim pun terkeluar lagi. Zaim group mana tadi? Saya lupa dah. Zaim group 10. Okey.
yang masa perbincangan tadi ada juga yang panggil saya tu. Rasanya Nadrah ke yang panggil saya 2-3 kali juga kan. Tapi saya masa tu saya tengah dengan grup-grup lain. Jadi sekarang kita dari grup, ada tak apa lagi soalan yang masih belum jelas? Masa kita bincang dalam grup kecil, sekarang nak bincang as a group lah, grup besar. Ada apa Doktor. tak ada soalan? Ya? Okey. Kami dah lihat tadi apa dekat Discord apa semua yang doktor share tentang tajuk SBA. Okey. Tajuk tu ada contoh dia macam semua tu tajuk yang dibincangkan tu tajuk satu-satu je, tak ada yang semua. Contohnya norm reference tu tak ada. Macam kita orang ni kena gabung 4-4 gitu. Sempat. Dia ada, okey. Okey, kalau presentation sempat, kalau role play tak sempat. Sebab memang dah buat dan apa kena tengok 2-3 pattern lah. Sebab kadang-kadang memang ada satu group tu dia norm reference tu dia campur dengan ada satu lagi topik yang atas. Jadi untuk kursus ni saya pecah macam tu lah. Susun semula kita kata. Okey. Tapi insyaAllah ada, mesti ada. Norm reference, criterion reference semua ada. Nanti kalau tak ada WhatsApp saya personal, saya akan assign lah kat tunjuk yang resource bagi spesifik yang direct ya. Okey, baik. Jadi kiranya lepas kita orang bentangkan 4-4 tajuk ni, jadi kena ada aktiviti lah. Contohnya buat dalam quizzes ke gitu. Betul tak? Selalunya mereka akan share dalam bentuk quizzes, tapi soalan tu pun selalu mereka tak share dengan saya, tapi saya cadangkan share juga dulu dengan saya apa soalan ataupun aktiviti yang nak bagi supaya kawan-kawan buat lah, supaya kadang-kadang tu pembinaan soalan tu ada isu. Jadi faham. Ataupun tak match dengan benda yang nak ditanya tu. Tak dengan topik yang nak ditanya. Kalau ada quizzes soalan-soalan jadi macam tu lah, objektif tu kan, boleh lah nak share 2-3 yang related. Ataupun nak suruh mereka bagi pendapat ke, tak semestinya lah yang, tapi student undergrad lah banyak bagi quizzes lah, banyak bagi Google Form quiz lah macam tu. Okey, doktor. Okay. Terima kasih, Itu doktor. saya tak ni lah. Terhadkan. Doktor, jadi grup saya boleh gabung itu slide semua bersama kah? Teacher Sharon kan yang cakap tu? Ya. Oh ya. Gabung yang grup 2 saya tu boleh gabung semua poin bersama dalam satu presentation slide ke? Boleh. Ya. Itu saja cukup kan? Oh, okey. Ya, sudah cukup. Jadi Teacher Sharon punya group akan buat presentation je. Ya. Yang standardized test tu. Okey. Okay. Thank you. Doktor, saya ada soalan. Macam contoh kan presentation kan, doktor cakap dalam masa 30 minit. Dalam masa 30 minit tu kami ada 4 orang ahli kumpulan. Maksudnya setiap orang tu 30 minit tu termasuk Q&A lah kan, ataupun aktiviti quizzes dan sebagainya kan. Ya betul. Ini termasuklah kalau presentation 20 minit, 20 minit, 25 minit, bergantunglah, selalu presentation ni agak lama sikit. Tapi 5 minit ataupun 10 minit kemudian aktiviti. Kalau role play 20 minit, 10 minit tu komentari dan soal jawab dan rumusan dan sebagainya lah. Cuma kami ada 4 kan ada 4 orang member group. Maksudnya setiap orang tu adalah masa dalam 5 ke 6 minit untuk bentangkan topik diorang lah. Maksudnya slide tu just simple slide ke bentuk mind map ke, tak perlu hurai detail lah. Sebab dalam masa yang singkat. Macam kami dapat 4 subtopik tu dan agak banyak lah setiap penerangan untuk setiap subtopik tu. Hajra dapat topik mana? Hajra dapat topik apa? SPA. Tapi tadi kan doktor cakap kena tambah lagi 2 tu kan. Dan reference jadi 4 semua subtopik. Faham. Okey. Kalau yang tu betul lah macam Hajar kata, Hajar buat basic je, sebab yang huraian semua tu akan cakap brief. Kalau buat dalam Webex akan bercakap, kalau slide tu jadi yang penting ada content lah, especially kalau presentation. Dia memang, dan SBA ni selalu betul lah dia akan lebih sikit tapi masih lagi kalau dari segi isu kita boleh pilih lah satu isu yang detail. Contohnya macam hari tu Hajar kan yang message saya kan. Saya share isu-isu dalam PAJSK.
Kalau dari segi tu lah, kalau nak fokus pada situ, okey. Cuma yang lain tu kita touch base biasa lah. Macam Hajar kata buat mind map ataupun brief point. Okay, thank you Doktor. Thank you. Doktor, kalau untuk aktiviti perbincangan kan, bukan perbincangan. Betul lah perbincangan lah kan. Kalau kita buat role play kan, kita instead of kita bagi question yang macam quizzes yang perlu ada jawapan, boleh tak kalau kita minta pendapat? Maksudnya kita suruh dia. Betul, boleh. Q&A, opinion kan. Jadi apa lah. Soalan, kita minta dia nyatakan pengalaman dia ke apa ke, reflection daripada presentation yang kita dah buat tadi, kita tanya kawan-kawan kita macam tu. Nah, kalau nak tanya bertulis boleh, kalau nak dia masuk pendapat dia dalam Padlet, ya tengoklah, tengok kesesuaian masa dan sebagainya. Sebab kadang-kadang dia lebih kepada perbincangan lah. Kalau memang ada banyak yang akan bagi pendapat verbal boleh. Boleh share boleh. Yang pentingnya saya nak ingatkan balik, kita ada CAP tu kan, yang assessment plan yang saya detail out tu dalam yang ini. Jadi sekejap saya tak share screen saya. Share screen. Okey. Yang ini jangan lupa tengok dia punya rubrik lah. Rubrik saya ada bagi rubrik dia kan. Saya tengah dalam proses nak terjemah jugalah. Okey, pelan-pelan. InsyaAllah minggu depan siap, sebab terjemah pun saya panggil penterjemah profesional sebab nak penterjemah dari segi semantik tu agak, sebab saya bukan pakar bahasa Melayu lah. Tapi saya boleh make sense, cuma akan hantar kita validate. Kalau siapa yang buat untuk validation tu, itulah content validation. Kita bagi kepada pakar untuk rujuk, untuk semak dulu penterjemahan tu. Dan yang lain tu saya selalu bagi straight semua, ke 6 tugasan tu semua ada dalam ni. Itulah cadangannya. Tapi bila ini pun dah berapa muka surat ni, 14 muka surat hanya untuk satu kan, sebab dia ada satu buat presentation, satu buat role play. Sebab saya rasa dia punya similarity tu lagi lebih masih ada. Okay. Dan rubrik pun sama, adil lah. Jadi 10 kriteria untuk role play, 10 kriteria untuk presentation. Sebab kita akan tengok semua ni lah. Tapi lebih kepada 1 hingga 10 dari 3 rating lah. Okay. Jadi selalu saya minta awal lah, kalau boleh ada perancangan siapa dia dan sebagainya, untuk saya probe lah, supaya konten yang sepatutnya di touch akan di touch, ataupun saya boleh bagi idea, ataupun kalau tak ada apa-apa, okay, that's good lah. Tapi ada dokumentasi, tak kisahlah role play ataupun presentation, mesti ada documentation lah, supaya especially role play, sebab senang nak terkeluar daripada landasan. Jadi kita ada komentari lah untuk bagi tahu, okay, tadi kita buat apa yang kita nak tekankan, apa aspek apa yang kita actually highlight, banyak-banyak topik yang kita buat tu. Sebab role play tak touch semua, kena bergantung. Semuanya boleh nak buat role play, tapi memang kena ada kreativiti. Kita cuba limit lah. Sebenarnya boleh, akan ada perbezaan dari segi 10 minit lebih tu boleh lah, tapi tak maulah sampai sejam. Sejam selalunya kalau saya bagi, bila sejam tu dia akan lajak sejam setengah dan sebagainya. Sebab saya akan lecture juga. Macam hari ni saya ingatkan macam nak bagi 20 minit nak bagi tanya-tanya, tapi at the end-nya dia dah jadi satu discussion, which is good lah. Sebab selalunya bila kita nak buat, bila nak bentang topik tu, barulah kita nak buat sebagainya. So kadang-kadang ada yang masukkan saya dalam grup WhatsApp kecil, which is no problem juga. Dalam grup WhatsApp tu kita bincang. Kadang-kadang hantar wakil je, saya tak kisah. Okay. Sekarang ada lagi 40 minit lah. Sekarang ada lagi dah 10 minit macam tu. So kita adalah nak stop detail. Patutnya kita masukkan yang introduction tu. Tapi introduction ni pun kita buat minggu depan. Saya akan touch base sikit, make sure kita on the same page on the konsep. Yang tu memang konsep saja, memang banyak baca. Kalau boleh baca dulu slide ni, minggu depan kita go through faster. Okay, lebih cepat lah. Okay, hari ni sebelum kita nak habis ni, saya nak ajak masuk Nearport. Kalau boleh masuk kena phone, sampai ada phone. Tapi tak semualah, sebab saya ada saya nak tunjuk lah dari segi boleh jadikan idea role play, ataupun boleh juga kaitan dengan pentafsiran. Ya, pergi ke Nearport.
Okey. Pergi ke join.nearpod.com. Kalau siapa yang guna phone ke, kau boleh guna phone lah. Saya masukkan dalam chat juga. Kemudian masukkan passcode ni. Alamak. RD9H3. Okay. Saya dah chat letak dalam chat untuk semua orang. Tak, sebab tak ada orang masuk lagi. Oh ada lah 3 orang. 3 orang berjaya masuk. Kalau yang pakai telefon tu tak masuk pun tak apalah. Kalau yang pakai ni boleh tengok lah. Tapi kalau boleh join lebih seronok lah. Kalau buat praktikum, ya. Doktor, saya nak tanya, itu yang slide tu kan, kalau grup saya buat dalam bahasa Inggeris, lepas tu Ko Abdullah buat dalam bahasa Melayu, is it okay? Lepas tu kami gabung bersama slide. Boleh ya? Okay. Lepas tu presentation kena 30 minit atau lebih kan? Ataupun Bukan. Cuba dalam masa 20 minit. 20 minit. Tapi kita bagilah 30 minit tu kalau ada aktiviti. Kalau paling nak lebih 40 minit tu semua sekali. So pandai-pandai kita you balance lah. You try to balance, see how things go. Okay. Tapi I really don't put 40 minutes lah. Kalau bagi 40 minutes, people will go 60 minutes. That's why. Just try to have that kind of rough guideline. Okay, 21 dah. Ada lagi tak ada masuk? Okay, go ahead. Tapi saya tak boleh nak tengok screen doktor nanti sebab saya guna phone juga. Tak apa, kalau macam tu Sri tak usah masuk. Sri tengok je, tengok screen je. Okay, tapi ini untuk idea lah untuk kalau nak PDPR, PDPC pun boleh guna. This one macam kalau PDPC, kena ada ni lah, LCD lah untuk display. Okay. Nanti jangan kacau. Nanti pun kena pilih-pilih sekolah lah, especially yang memang yang tak ada sekolah lah kan, yang akan pilih sekolah. Kalau boleh tu pilih sekolah yang ada internet, yang mungkinlah kita nak memilih sebab nanti bila kita posting belum tentu mungkin dapat pergi sekolah orang asli ke. Okay. Okay, sekejap lagi saya tengok siapa dah masuk, siapa belum masuk. Sekejap. Saya rasa sekejap. Ada masuk dah. Abdullah, okay, dah masuk. Fina masuk, Mira masuk, semua sudah. Okay. Tadi yang ni tak ada markah, yang ni nak bagi idea. Thank you. 30 ada lagi tak? Sebab maksimum 40 yang boleh masuk sebab saya guna ni for free, percuma. Kalau yang berbayar adalah lagi banyaklah dia punya feature semua. So yang ni pun tools ni aslinya ada yang dah biasa guna, ada yang baru-baru nak tengok. Okay. Tapi it's good lah. Dan kenalah dengan perbincangan kita untuk bagi idea ke kalau dapat idea. Tapi ni bukannya idea apa pun. This is actually untuk tengok isu. Sebab kita banyak cakap pasal isu sebab masing-masing berpengalaman. So it's good discussion. Kalau kita cakap isu lebih senang nak relate dengan fakta ataupun konsep ataupun teori. Berbanding kita cakap teori, it's hard, nanti jadi heavy. Kan kata topik ni heavy sikit. Yang mana kita boleh ringankan, kita ringankan. InsyaAllah. Ada lagi tak? Cepat. Okay, saya akan mula dalam 1 minit lagi. 32 orang dah sekarang ni kat bawah. Dia pun tak lama, 5 minit saja. So hopefully lah kita habis 25. Doktor, soalan luar topik lah. Tak apa Ustaz Mahir. Tak tanya, email ID UM tu yang kami dapat tu. Dia email education lah.
Ya, awak Maksud salahkan ah HSGS tu. Betul. kalau contoh nak pakai untuk Canva education tu boleh kan? Dapat free lah, dia tak adalah semua free, tapi masih lagi ada yang macam dia letak tanda crown tu kan. Tapi kalau majority dia bagilah pro, Canva Oh, Pro. okay. InsyaAllah gunalah. Tapi Sebab hari tu sebab pakai yang personal. okey. Personal pun sebab saya tu saya minta sepupu saya buat juga. Dia kata Google pun boleh. Education tu saya tak pasti. Tapi lebih baiklah cuba guna awak Saleh punya email, dah ada kelebihan tu kan. Sebab dia kata kalau guna email education dapat pro, Canva Pro. Jadi banyaklah dia punya feature. Okey, 35 saya mula sekarang ya. Saya bagi dia punya situasi sikit. Macam ni lah situasi kan. Kejap lagi akan ada tengok pentadbiran ujian di dalam kelas ataupun dewan kan. Okey, ada akan dua kita pelakon ataupun dua watak. Seorang budak perempuan pakai ribbon biru, seorang budak perempuan pakai ribbon warna putih. Jadi tengoklah, dan ada soalan lepas kita akan ada soalan sepanjang video ni, jadi kita akan tengoklah dia punya soalan dan kita boleh tengok reaksi anda. Okey ya. Sedia? เวลาที่ทุกท่านรอคอยนะครับส่งข้อสอบกันไป พอได้แล้วหายใจเข้าลึกๆทำสมองให้โล่งๆนิ่งก็โล่งมากแล้วนะ Dan mula dengan dia kata okey, nafas, ambil nafas, relax semua, tenangkan fikiran. Dia kata kosongkan minda. Dia kata memang minda dia kosong. So sekarang ni apakah yang dialami oleh pelajar perempuan yang memakai ribbon putih? Dia akan keluar soalan dekat phone. Siapa yang masuk pakai phone? Okay. Kegelisahan. Indra dah jawab. Laju. Participation. Okay. Memang. Okay. Kegelisahan. Indra jawab. Apa lagi? Cemas. Aku jawab cemas. Nervous. Nadra jawab nervous. Yes. Blank. Memang blank. Tengku ada sebab dia blank kan. Memang dia blank pun kan. Okey, sedang mengalami panic attack ya Rafiq. Debaran untuk jawab exam. Betul? Gementar. Dia bertanya kepada pelajar lain soalan. Okey. Dia macam tanya soalan. Dia belum tanya lagi lah. Dia maksudnya macam dia tengah bercakap kan, Teacher Sharon. Okey. Gementar. Okey. Nervous. Otak tiba-tiba tepu. Nervous. Okey. Jadi ada lagi anxiety, resah. Okey. All of this. Debaran. Okey. Betul nak jawab exam. Kadang kepeningan. Kepeningan. Tegang. Betul-betul. Betul lah, dia stress, dia pening, dia dah macam okay, blur nervous kan sebab tak tahu jawapan. Okay, when we cakap sebab tak tahu jawapan, sebab dia nervous lah, dia belum buka lagi lah, dia baru tengah edar kan. Okay, kalau macam ni, benda-benda macam ni, okay, tengah panik, cemas, nervous, takut dan risau. Yes, semua betul, gelabah. Ada yang cakap, okay, Afrika. Nervous, Fina jawab. Okay, yes, benda tu semua benda yang menyebabkan seorang boleh nervous. Dan kalau kita nak kait lah, ini ada kaitan, kalau tengok macam ni, boleh kait dengan pentadbiran ujian, boleh kait dengan standardized testing, boleh kait dengan reliability, boleh kait dengan validity, banyak benda, faktor-faktor yang mempengaruhi. Okay, perkara-perkara tersebut lah. Okay, this is great, thank you very much. Okay, entah apa nak jawab, terkejut tiba-tiba. Okay, aku jawab. Okay, kan, terkejut sudah. Okay, panik dan cemas, betul. Okay, sambung. Okay, bagus. นักเรียนเริ่มทำข้อสอบได้ครับ วิชาคณิตศาสตร์ผมเคยเตือนแล้วว่าไม่ง่ายคนที่รู้ว่าตัวเองไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มาเรียนพิเศษกับผม
จะมาอะไรกันตอนนี้ มันก็ไม่ทันแล้ว ข้อสอบบัญชีประสานสอบหมดเลย Jawab yang student beriban biru tadi yang duduk kat depan lah. Dia kata soalan ni soalan kita duduk bincang lah. Kan dia bincang dekat, ada kan dia bincang dekat apa library tu kan. Dia kata kita dah bincang. Okay, jadi soalan tersebut tu rupanya soalan yang cikgu tu buat. Dan cikgu tu dah buat bagi tuition. Jadi dia kata siapa tak main tuition rugilah. Okay, jadi ini kalau kita relate dengan soalan dekat universiti, kita cakap pasal kita past year exam. Dulu masa undergrad kan selalu tanya ada tak past year exam. Okay, jadi kat sini kalau kita kata dalam konteks ni, apa pendapat anda tentang guru ataupun yang guna semula soalan peperiksaan semester lepas ke tahun lepas ke guna untuk semester ni? Apa pendapat anda? Okey, Indra kata tidak efektif. Soalan lama akan menjadi tidak relevan selepas beberapa lama. Okey. Betul, sebab apa? Kadang-kadang lah dia tak sesuai lah untuk konteks tu, untuk semester tersebut. Kan? Kadang-kadang dah zaman berapa 10, dah 10 tahun dah ada ulang soalan sama. Lagi tak? Menguji minda pelajar dengan perhatian dengan soalan yang telah jawab. Ustaz Zahidi apa? Punya persepsi bagus. Kita nak tengok dia peka ke tak? Okey. Sama ada yang telah dijawab. Okey. Tu satulah Kak. Okey, tapi dari segi overall lagi, ada lagi tak pendapat lain? Pendapat saya okey. Ustaz aku kata cikgu tersebut ingin menguji tahap kepekaan. Okey. Okey. Okey, boleh-boleh. Tak samalah dengan Ustaz Zahidi ya. Okey. Maksudnya hampa ni perasan tak ni soalan ni tahun lepas ni? Tak profesional. Okey. Apa Teacher Elmi cakap tidak profesional. Dia malas. Mira kata malas lah cikgu ni. Ambil kesempatan terhadap pelajar untuk datang ke tuition. Itu isu etika lah sikit. Okey. Malas tu sebab ada kes yang kita ambil. Tapi ada perkara yang kita memang repeat. Tapi ada dengan penambahbaikan. Okey. Yang tu. Okey. Siapa lagi? Wenmin bagus untuk mereka yang pernah buat tapi tak berapa test pemahaman mereka. Okey, Wenmin kata kalau dia dapat kebolehan pergi tuition, why not lah? Itu bagus lah untuk pernah buat. Okey. Tapi tak berapa test, betul. Dia tak mengukur apa yang dia nak ukur. Dia nak ukur matematik tapi nak ukur secara adil lah. Maksudnya tak semestinya kita bukan nak ukur yang pergi matematik untuk yang pergi ke tuition. Kita nak ukur yang memang di sekolah. Sebab tu ada isu etika, guru buat tuition lebih mengajar apabila di tuition berbanding dengan apabila di sekolah. Okay, sebab buat duit melalui tuition. Padahal mereka juga dibayar untuk menjadi. Okay, that's a good point. Okay, okay, Ustaz Zaim cakap, Zaim, okay. Types of reliability, alternate form. This is menarik kalau siapa yang buat apa reliability. Sebabnya dia nak tengok lah dari segi tu. Boleh kalau dia nak test dari segi consistency. Tapi dari segi first time saya dapat pendapat types of reliability. Okay, tak apa. Ya boleh, betul tak? Tetapi kalau kita kata dari segi teknikalnya, it is reliability macam kita alternate. Bukan alternate ni lebih kepada uji-uji semula Cik Ustaz Zaim. Sebab uji-uji semula maksudnya dia guna soalan yang sama, pelajar berbeza. Jadi dia guna uji-uji semula tapi kalau yang betul-betul uji-uji semula pelajar yang sama, soalan yang sama. Tapi yang ni soalan yang sama, pelajar berbeza. Bila macam ni akan menyebabkan ada isu, ada ciri-ciri cheating lah, peniruan. Okay, tapi this is kreatif kan. Ustaz Zaim punya answer. Okay. Pelajar merasakan mudah ramal soalan yang masuk. Jadi tidak ada bagi pelajar batch lama yang baru jawab. Ni dari segi keadilan lah. Maksudnya kalau dia orang dah boleh yang dulu struggle, yang ni pun kena sama-sama usaha lah. Okay. Cikgu tersebut dia ada kebolehan mengolah seorang baru. Okay. Dia tak pandai, dia akan repeat je lah. Sebab duduk benda yang sama. Student betul-betul study atau tak? Tengku kata, study ke tak ni? Ataupun macam tadi lah, isu nak pergi tak ke tuition? Okay. Sebab tadi pun mereka study juga yang pelajar ribbon biru dengan ribbon putih tu. Okay. Tidak digalakkan kerana tidak dapat menguji tahap penguasaan murid yang sebenar kerana murid hanya menghafal past year exam.
murid menguji pelajarnya adakah pelajar cakna dengan soalan-soalan lepas. Oh, okey. Semua tu kata dari segi kepekaan. Okey. Nanti kita kena mungkin kita akan ada discussion lah tentang kita nak ukur apa. Kita nak ukur kepekaan murid ke kita nak ukur matematik. Okay, balik kepada, ingat tak soalan 2024 semester minggu lepas. Okay. Okey je, kadang-kadang soalan sama pun tak boleh jawab juga. Oh, Ustaz Ashraf bagi memang pun. Kadang-kadang memanglah soalan sama pun tak boleh jawab. Ketentusan idea, betul kadang-kadang cikgu ni susah tau. Especially soalan objektif. Nak buat balik tu berat. Guru tersebut mengitar semua soalan. Ikut sukalah. So, teacher Sharon kata ikut suka. Itu pilihan guru tersebut. Okey, sekarang ni ramai dah masuk. Jadi dia hanya 40 orang saja. Tu tak apa. Yang tak masuk tu no problem. Just kita nak tengok ni lah. Dari segi siapa yang dah masuk. Yang 4 orang lagi yang tak boleh masuk tu jangan risau ya. Okay. Guru ada komitmen lain soalan berulang menguji kefahaman pelajar. Ni saya tujuan dia ialah nak bagi idea untuk role play, untuk soalan kita untuk kaitkan dengan keseluruhan topik kelas. Sebab nak lecture dah tak sempat. Jadi saya tak sambung sebab yang lagi kita ada lagi dalam 4 minit kot. Okay, sekarang dah pukul 5. Kita stop kat sini dulu. Dan nanti masa kita masuk awal kita sambung. Masuk minggu depan kita sambung ni. Saya lecture sikit. Dan kau boleh kita try masuk untuk Ustaz Ashraf and the gang lah. Grup pertama. Kalau boleh. Kalau sempat. InsyaAllah. Itu plannya lah. Kita masuk, kita sambung new part. Saya lecture untuk yang introduction tu. Dan kita kalau sempat kita buat role play atau presentation. Grup 1. Okay. Terima kasih yang baru masuk semua tu tak ada masalah. Okay. Ini hanya warm up. Terima kasih semua. Saya rasa semua dah sign. Dah sign pula. Dah ni. Kejap saya tengok. Rasanya tadi saya yang tak scan lagi. Siapa yang tak scan lagi? Untuk minggu depan kena masuk semula ke untuk new port ni? Oh, new port ni tak apa, saya akan bagi. Saya akan bagi bila kita masuk ramai-ramai kat Webex, saya akan bagi kita masuk semula. Sambung kat mana yang kita stop. Okay? Doktor, so minggu depan kumpulan 1 dan 2 kena present kan? Kita cuba kumpulan 1. Kalau 1 dan 2 dapat present, tapi it's good lah. Teacher Sharon, if you want to prepare. So I think I'm hoping like kumpulan 1 lah dulu. Okay? Sebab, okay. So terima kasih. Sekejap saya nak beritahu siapa yang dah keluar dah jelas tak ada apa-apa isu dan boleh ada hal boleh leave ya. No hard feeling. Siapa yang nak tanya saya akan ada lagi. Okay, tadi siapa tanya? Ustaz Zahidi kan? Terima kasih doktor. Okey, Ustaz Harun. Okey, Ustaz Harun. Nak tanya berapa minit untuk kalau saya nak buat forum tu? Kalau forum tu sama lah macam saya anggap forum tu macam forum perdana lah kan. Forum perdana jadi lebih kepada role play lah kan. Dia akan ada mungkin ada 20 minit untuk sesi forum dan mungkin 10 minit tu aktiviti soal jawab dengan kumpulan besar. Maksudnya rakan-rakan yang bukan ahli kumpulan lah. Mana setengah jam lah. Setengah jam tu, macam saya katalah dia akan terlajak sikit, terlebih sikit biasa. Tapi kau boleh jangan sampai sejam lah. Ada sekali tu sejam. Dia banyak cerita, dia banyak cakap. Itu pun boleh. Terima kasih siapa yang dah nak leave, no problem. Thank you doktor. Thank you. Ada apa tak lagi? Doktor, untuk present tu boleh present live dekat Webex atau record kan? Boleh record. Record kalau boleh masuk YouTube lah senang. Kalau masuk YouTube kemudian kita bagi dulu dalam grup. Lepas tu ada soalan ke tak? Baru kalau nak regroup balik lah. Masuk dalam Webex baru nak tanya soalan. Okay. Thank you. Sesuai. Terima kasih doktor. Okay. Okay, terima kasih doktor. Ya Indra. Terima kasih doktor. Saya nak tanya, kalau macam kita orang plan untuk buat rakaman kemudian hantar kepada doktor, nanti kalau masa presentation nanti kita macam mana proses video playing tu? Adakah doktor akan mainkan ataupun kami yang mainkan? Dari segi rakaman, kalau nak buat rakaman dia ada pelbagai cara lah dengan remote learning ni. So okay, apa-apa pun slide mesti bagi dulu lah sebelum buat rakaman semua tu, bagi dulu pada saya 3 hari sebelum buka apa semua. Kita tengok, kita buat bila dah final, bolehlah rakam. Kemudian rakaman tu sama ada kalau nak rakam terus bagi pada WhatsApp, tengok sendiri-sendiri ataupun nak buat dalam Webex.
Boleh. Pasang Oh, maksudnya bila di Webex, tengoklah kalau ikut itu saya kata ikut kesesuaian sebab masa undergrad tu ramai yang tak ada boleh masuk Webex. Sebab tu dia orang akan masukkan dalam YouTube dan share dalam WhatsApp. Dan kemudian oh, bersembang pun dalam WhatsApp. Lepas tu baru masuk Webex sejam. Tapi sebab saya kita ni sorry doktor. Sebab apa? sebab kebimbangan saya adalah daripada segi line telefon dengan komputer tu, internet. So, Kalau macam tu, Chandra boleh apa? Chandra boleh record dan masuk YouTube, kemudian ikut. Kalau rasa lebih bagus tayangkan bersama-sama kita lihat di Webex ataupun setengah-setengah boleh bagi juga di WhatsApp kita buat. Okay, sebab kalau apa dan mungkin lepas tu sebab recording sepatutnya kalau recording kita boleh buatlah elok-elok lah 20 minit selalunya dan 10 minit tu soal jawab. So jadi kita akan bagi tengok bersama-sama 20 minit dan kemudian sesi soal jawab tu kita stop dan lebih sesi interaksi. Okay. Itu semua saya bagi kebebasan. Okey. Terima kasih. Okey. Untuk kita Live lah doktor. Kalau daripada boleh live boleh kalau buat role play tu macam kalau buat forum tu mungkin live lah kan sebab semua bercakap tapi make sure internet okey lah insyaAllah. Kalau terpaksa tutup selalunya kita letak background ke kan kalau ada yang sesuai tapi itu ada prop sikit lah, ada markah sikit lah, ada segi preparation tu pula bukan dari segi prop saja, ada segi kesinambungan dari segi preparation everything adalah sikit markah untuk props ataupun bahan. Kalau tak ada props ada handout ke material ke kan macam dokumen untuk bagi pada rakan-rakan bagi tahu apa situasinya ini apa isunya dan sebagainya. Okey. Zaim saya nak dengar Zaim dah setia macam tu kat situ. Okey. Saya nak tanya doktor. Ya, okey Zaim. Berkaitan video tadi kita tengok dia guna soalan satu lepas kan. So type variability yang saya buat tadi tu salah lah. Alternate form tu kan. Boleh. Yang betul dia alternate form tu kalau katalah macam masa kelas yang sama mungkin pelajar ribbon putih dapat soalan set 1. Pelajar ribbon dua set yang berbeza lah. Dua set berbeza. Tu alternate. Okay. Kalau yang kalau nak kata retest yang macam semester lepas semester ni kalau kata nak segi reliability nak tengok consistency kita boleh cakap kata uji semula. Okay. Tetapi Kiranya video tadi kita guna uji semula tu Zaim seorang-seorang. Saya uji Zaim hari ni 2 minggu lepas tu saya quarantine 2 minggu. Jangan tak boleh study, tak boleh pergi tuition, tak boleh apa. Lepas tu saya ambil balik 2 minggu. Itu betul-betul test retest lah. Jangan lakukan, tipulah kan kalau nak quarantine tak ada internet semua kan. Susah kan macam itu yang betul-betul pure lah test retest. Kalau betul-betul. Kiranya lebih tepat. Lebih tepatnya kita guna type variability tu test retest lah kan. Test retest. Cuma yang test retest. Tujuan dia tu untuk menguji kestabilan skor individu tu lah. Betul. Kadang-kadang mungkin masa tu dia meniru cara lain. Yang ni kali kedua dia tak dapat meniru. Contoh kan. Ataupun dia macam tu lah. Cuma nantilah bila discussion Ustaz Mahir, Ustaz Zahidi punya topik ni. Apa Cikgu Wan Afiqi dengan apa Cikgu Syarul. Jadi bila kita buat macam tu, kadang-kadang dia kata tak praktikal lah. Adalah masa yang sesuai untuk buat macam tu ada. Contoh, saya tak ingat lah. Nanti saya tunjuk contoh. Maksudnya bila yang betul-betul kena uji semula ni. Tapi sebabkan dia tak konsisten, dia tak praktikal dah. Kita dah buat kepada satu test yang sama, satu test tersebut, pelajar yang sama kita boleh check juga konsistensi. Kita boleh juga tengok reliability of score. Kita guna Cronbach Alpha. Nanti pun kita akan guna dalam kita punya item analysis. Case study kita akan analyze, kita akan tengoklah reliability of score. Tapi itu pelajar yang sama, soalan yang sama. Satu soalan yang sama. Okay. Terima kasih. Pertama saya bagi training kat pensyarah-pensyarah, dia tak pernah cakap lagi lah reliability. Okay, saya cakap reliability. Bagus.
Okey, oh yang lain masih setia menunggu untuk dengar discussion. Okey. Ada apa-apa tak lagi? Okey okey. Setakat ni kalau tak ada saya tutup, saya end meeting. Nanti saya masukkan recording dalam YouTube. Cuma saya nak bagi tahu lah ke kawan-kawan, recording tu masa kita buat breakout session tadi saya terlupa nak pause. So adalah dia akan kosong, dia akan dengar awal-awal masa kita buat breakout tu dalam 20 minit kot. Dia macam tak ada apa. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama. Okey.